Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan masuk bahagian 1.2 rangsangan dan gerak belas, iaitu bahagian mata. Okey. So awak dah tahu rangsangan dan gerak belas, kita kena tahu organ dari manusia ada 5, iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Okey, itu organ. Beza di antara rangsangan dengan organ. Organ bermaksud macam mata, hidung yang saya cakap tadi ada 5. So mata rangsangan dia adalah penglihatan. Hidung rangsangan dia adalah dera bau. Manakala telinga rangsangan dia adalah dera pendengaran. Manakala lidah ialah dera rasa dan kulit dera sentuhan. Baik, kita pergi kepada mata. Okey, hari ini kita akan belajar bahagian mata. Ini diri tadi Okey, kita pergi pada mata. So, this is your mata. Okey, awak boleh sambil rujuk buku teks. Okey, ini adalah mata kita. So, kita pergi one by one. Okey, mari kita tengok yang pertama adalah sklera. So, what is sklera? Okey, sklera tu adalah lapisan keras yang memberikan bentuk dan melindungi mata kita. Okey, so sklera ni warna putih ni. Nampak ni? Dia memberikan bentuk warna macam mata saya ni ada warna putih ni, nampak ni? Okey, dan dia melindungi mata kita. Okey, next. Kalau cucuk sklera tu pun awak akan rasa. Nanti try tau sambil belajar sambil boleh pegang. Okey, next kita pergi kepada choroid. Choroid itu adalah lapisan hitam yang mencegah, dia ada 3 lapisan. Okey, kita ada lapisan mata ni ada 3 lapisan, iaitu lapisan pertama adalah sklera, lapisan kedua adalah choroid, manakala lapisan ketiga adalah retina. So tadi sklera tu adalah lapisan luar tu yang pertama. Ni saya tunjuk ni. Nampak ni? Lapisan pertama warna putih tu, warna coklat muda tu lapisan yang kedua choroid, dan yang ketiga tu adalah retina. So tadi saya dah pergi lah sklera. So lapisan yang kedua tu kita panggil choroid, dan dia mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien pada mata. Okey, lapisan yang ketiga pula apa dia? Ini adalah retina, okey, yang mengandungi sel reseptor. Ini memang famous sebab retina ni dia fungsi dia peka kepada cahaya. Sebab tu dipanggil photoreceptor. Apa tu foto? Foto means cahaya. Reseptor tu adalah rangsangan. So dia memang peka kepada cahaya. Sebab tu dipanggil photoreceptor. Okay, dan dia juga akan create impulse. Okay, bila dia dah dapat cahaya, dia boleh nampak, so dia akan create impulse untuk masuk ke otak. Okay. Tapi yang masuk ke otak tu orang lain lah yang punya fungsi, bukan retina. Okay, next kita pergi kepada bintik kuning. Sambil tengok buku teks pun boleh. So this is your bintik kuning. Cantik kan? Masya Allah. Okay. So bintik kuning ni bahagian retina yang kaya dengan reseptor dan paling peka terhadap cahaya kerana terdapat banyak fotoreseptor. Tengok ni, macam bulan, tapi di bahagian dalam tu kita tak nampak. Okay. So next adalah bintik buta. Kenapa ia dipanggil bintik buta? Kerana bahagian pada retina yang tidak mempunyai reseptor. So you tengok ni blind spot ni bahagian belakang. Okey, sebelum dia dihantar ke bahagian saraf optik, okey, dia dipanggil sebagai bintik buta pasal dia tak bolehlah ada cahaya kat situ kan, sebab tidak mempunyai, dan dia untuk laluan keluar untuk pergi terus ke saraf optik. Okey. Okey, next kita pergi pada saraf optik pula. Yang ni pun sangat penting juga. Okey, so saraf optik dia membawa impuls tadi tu pergi terus ke otak. Okey, nampak ni yang macam ekor ni. So this is saraf optik. Dia dah dapat je maklumat, dia terus ambil pergi ke impuls saraf, pergi ke otak, dan otak akan bertafsir apa yang you nampak sebenarnya. Sekarang ni you nampak saya kan? So mata you very good, you nampak saya, disebabkan ada fungsi-fungsi yang tadi tu. Okay, this is your gelang mata. Ni mata yang betul. So this is your bahan berjeli dalam otak bola mata yang mengekalkan bentuk mata tu. Okay, this is gelang mata. Okay. This is kanta mata pula. Okay, apa tu kanta mata? Okay, kanta mata ada orang putihnya panggil lens. Okay. So kanta mata ni sangat penting, dia berbentuk cembung. Nampak ni berbentuk cembung, dan dia Luc Sinai memfokuskan cahaya pada retina mata.
Okey, next kita pergi pada ligamen penggantung. Okey, so kanta mata ni memang sangat penting. Lens tu mesti ada. So siapa yang pegang dia? Yang pegang dia, yang kuatkan dia adalah ligamen. Okey, so ligamen tu ibarat macam kaki kita. Kita boleh berdiri tegak disebabkan ada kaki. Tapi kanta mata kita boleh bertegak teguh disebabkan oleh ligamen tu. Okey, ligamen penggantung. Okey, next kita pergi kepada iris. Okey, so iris adalah salah satu bahagian berwarna mata yang berwarna. Saiz dia boleh mengawal saiz pupil tapi dia berwarna. Kalau awak pakai lens yang warna-warni, yang warna kelabu, warna biru, warna merah, inilah tempat dia. Okey, so very beautiful ni iris ni, bahagian berwarna, nampak ni yang warna oranye tu. Okey, yang ni menentukan warna mata kita. Ataupun kalau you pakai lens, you nak tukar mata you daripada rakyat Malaysia selalunya hitam ataupun coklat. Okey, kalau you nak tukar warna biru, tak ada masalah, beli je lens, letaklah kat situ. Okey, next kita pergi kepada kornea. Okey, kornea ni adalah lapisan lusina yang this is kornea, nampak yang depan tu. Okey, dia memfokuskan cahaya untuk masuk ke dalam retina. Okey, dibiaskan. Okey, next pupil. Pupil ni mengawal kuantiti cahaya masuk ke dalam mata. So ini kalau awak tengok dalam gambar, sekejap saya besarkan. Nampak tu pupil ni. Pupil ni yang tengah-tengah tu kan. So dia kekuat. Dia ni yang warna hitam ni. Nampak yang tengah-tengah hitam ni kan. Yang hitam kita tu, yang tengah-tengah tu. Itu dia boleh kawal kalau misalnya you dalam lampu tak ada blackout. Okay, so pupil ni dia akan sama ada dibesarkan atau dikecilkan. Nanti sebab dia pasal apa dibesarkan? Pasal dia nak kumpul, dia nak tarik semua cahaya. Sebab mata ni perlukan cahaya untuk nampak. Okey, that's why dia cari-cari. Kalau you you pernah tak lampu tiba-tiba blackout, lepas tu you macam blur-blur kan? Itu adalah cahaya Okey, next kita pergi kepada konjaktiva. Okey, where is konjaktiva? Okey, ni dekat dengan sklera bahagian putih mata tu kan. Okey, this is konjaktiva. Fungsi dia adalah melindungi bahagian depan sklera. Okey. Next, gelamair. Okey, ini adalah mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya yang memasuki mata dekat dalam ni, gelamair. Okey. Next, otot silia. Okey, otot silia mengawal ketebalan kanta mata untuk memastikan imej terbentuk di atas retina. Okey, so ini adalah fungsi otot silia. Okey. Dia mengubah ketebalan mengubah kata melalui pengecutan dan pengenduran, sama ada dikecut atau dikendurkan mata tu. Inilah fungsi otot silia tu. Okey, next. Okey, dah faham ya? Bagi mata ni banyak sikit. Kalau you nak jadi pakar mata, silakan. Okey, so you kena tahu semua part dalam mata. That's why kalau mata very sensitive, kalau mata ada abuk yang masuk ke dalam mata you, jangan gosok-gosok kerana mata terdapat beribu saraf dekat sini. Okey, kalau putus susahlah, nanti you akan bila dia putus mungkin you kabur, you tak nampak, dan kadang-kadang kalau lebih teruk boleh menjadi buta. Okey, so jangan, kalau misalnya ada habuk ke apa ke, you just ambil air dan letak dekat mata tu. Okay? Jangan garu-garu. It's happen. Ada orang garu terlepau, dia suka garu-garu mata dan urat mata dia putus ya. Jangan main-main. Okey, sekarang kita pergi kepada fotoreseptor pada mata. Awak dah tahu tadi foto means cahaya. Okey, so apa dalam mata kita kita ada dua sel, iaitu sel rod dan sel cone. Okey, this is sel rod yang warna pink tu, and this is sel cone yang warna biru. Okey, apa beza kedua-dua ni? So sel rod, okey, fungsi dia adalah keadaan kekurangan cahaya. Dia tak peka kepada cahaya. Dia macam pada yang sama-sama dia terror. Okey, dia peka terhadap keamatan cahaya berbeza-beza. Terang ke yang sama-sama ke, dia very good dengan tentang tu. But sel cone pula dia berbeza. Dia berfungsi dalam keadaan yang sangat terang dan berwarna. Dia peka sangat warna. Ingat, mata manusia dalam otak kita ni, dalam bagi mata ni, dia ada dia sangat peka pada 3 warna saja, warna premier.
Tiga warna ni saja awak dah belajar dulu masa form 2 kan. Okey, so dalam mata kita juga ada tiga warna premier, iaitu warna hijau, biru dan lagi satu apa? Ni lagi. Merah. Very good. So hijau, biru, merah memang dah dibagi oleh Tuhan, letak dekat mata kita ni. Okey. Sebab itu bila ada campur dengan cahaya, dia boleh menghasilkan warna-warna sekunder. Gitu. Okey. So tengok soalan nombor keempat ni. Mengapakah individu yang mengalami buta warna mengalami kesukaran untuk mendapatkan lesen memandu? Why? Kerana orang yang buta warna ni, dia tidak boleh melihat tiga warna primer ni, merah, hijau dan biru. Mata dia bertindan-tindan. So dia tak boleh beza di antara which part is hijau, mana biru, mana merah. Tiga warna ni. Okay, that's why orang yang buta warna ni, okay, dia tak boleh mengambil lesen memandu, melainkan dia hafal, okay, traffic light tu kan, atas warna apa, tengah warna apa, merah, bawah warna apa. Awak ingat tahu tak? Okay, nanti bagi saya jawapan. Traffic light tu warna apa? Okay. Okay.